UMNO kali ini dikatakan menjurus ke arah kesiapsiagaan untuk PRU ke-14. PRU ke-14 ini dianggap agak kritikal dan menentukan survival PN khususnya UMNO dengan perubahan parti baru oleh bekas kanan. Ini juga berkait rapat dengan isu ketuhanan Melayu supaya tampuk pemerintahan tetap berada di tangan orang Melayu Islam. Bukan satu perkataan yang pilotnya mungkin bukan orang Melayu contohnya. Dan bersama saya pagi ini ialah hari ini adalah Ketua Menteri Melaka Datuk Seri Idris Harun untuk mengupas lanjut isu ini. Selamat datang Datuk Seri. Terima kasih Kadir, lama tak nampak kita. Sekali jumpa online pada kali ini. Ya. Alhamdulillah. Okey, soalan pertama antara lain ucapan dasar Datuk Seri Najib sebentar tadi ialah berkaitan dengan ketuhanan Melayu. Dan Presiden UMNO ada memberi ingatan soal macam amaran kerana UMNO dan di luar sana supaya pilih antara DAP atau UMNO. Tanpa berselidung lagi, Perdana Menteri menyebut perkara ini. Ini macam satu ultimatum kepada masyarakat Malaysia. Apa pandangan? Saya melihat ucapan dasar yang amat hormat Presiden Parti pada pagi ini adalah satu ucapan yang betul tinggi dari segi nilai rangsangan kepada para perwakilan dengan mengingatkan kita bahawa pilihan raya itu sudah menjelang. Walaupun di peringkat taklimat Presiden tempoh hari membayangkan bahawa ia boleh sampai kepada Jun 2018, tetapi ia tidak menghalang juga kerajaan untuk mengaturkan pilihan raya itu supaya berlaku pada tahun hadapan. Dan yang amat hormat Presiden Parti juga memberitahu kepada seluruh perwakilan bagaimana hari ini kepentingan parti berada dalam keadaan siap siaga yang tinggi kerana rakyat di luar sana akan membuat pilihan. Dan hari ini juga sebagai Presiden Parti yang ditunjangi oleh orang Melayu, beliau memberikan satu kata kepada seluruh perwakilan bahawa inilah satu-satunya parti yang terbaik menjadi pilihan orang Melayu dan telah terbukti dari segi kewibawaannya mentadbir dan mengurus negara semenjak merdeka. Kalau silap catur pada kali ini, ia akan membawa satu bahana ataupun akibat yang tidak dapat kita terima, malapetaka kepada negara ini di masa akan datang. Dan beliau meletakkan bahawa segala-galanya telah ada, termasuk dari segi kesiapan machinerisnya, jentera, struktur dan juga sistemnya. Jadi beliau memerlukan satu gerakan massa daripada ahli-ahli parti memberitahu kepada rakyat bahawa Parti Melayu ini adalah parti yang terbaik, yang tidak pernah melupakan kaum-kaum lain dalam era pembangunan negara dari merdeka sehingga negara maju pada ini. Jadi kalau saya katakan beliau meletakkan pilihan kepada orang rakyat di luar sana, sama ada DAP ataupun UMNO, itu adalah satu cabaran yang mesti diterima oleh rakyat bahawa mereka mempunyai satu simpang yang cukup ketara di antara terlalu kanan ataupun terlalu kiri. Jadi mereka perlu cari jalan yang terbaik. Pada saya, Yang Amat Hormat Presiden telah berkira-kira bahawa dengan wujudnya pemimpin-pemimpin kanan parti yang nampaknya mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang cukup menyinggung dan membayangkan ada bentuk pengkhianatan kepada parti yang mereka pimpin dahulu, itu sudah cukup membuktikan bahawa negara kita telah diselewengkan dengan berbagai daya yang akan merosakkan apa yang telah kita bina. Apabila mereka berada di dalam parti pun, kita sama-sama menyokong membina negara, dan hari ini negara itu telah terbina dan tergamak pula mereka melihat apa yang terbina itu nanti dibinasakan. Apa yang berlaku sekarang seolah-olah episod 1987 macam ulang balik, tetapi dalam keadaan yang berbeza sekarang ini, berapa pimpinan UMNO salah satu ahli yang menjadi ketua daripada UMNO dan mengumumkan parti baru. Adakah ini yang dimaksudkan oleh Datuk Seri Najib bahawa ketuhanan Melayu itu mungkin terbuka jika orang Melayu sendiri tidak bersatu padu di dalam UMNO dan di luar UMNO? Kadir, dia bukan saja pada tahun 1988. Bahkan kalau kita kaji semula, ia berlaku pada tahun 56 apabila Parti Negara ditubuhkan. Kemudian berlaku juga apabila negara mengalami huru hara pada tahun 69.
Kemudian kita lihat pada tahun 1998 berlaku lagi apabila serpihan keadilan rakyat keluar bersama-sama dengan Anwar Ibrahim ketika itu. Jadi pada saya, parti telah melalui semua pancaroba ini dan akhirnya parti melepaskan diri dengan cemerlang. Jadi saya tidak nampak mengapa parti tidak boleh melepaskan diri pada kali ini setelah berkali-kali diduga sedemikian rupa. Dan saya yakin di bawah kepimpinan Datuk Najib, walaupun beliau dihina sedemikian hebat, dicerca sedemikian rupa, saya yakin dan percaya orang yang dicerca itu dan dihina itu adalah kumpulan orang yang teraniaya, dan beliau menyebut tadi, insya-Allah kita akan dapat pembelaan dan parti akan jumpa jalan keluar dan kita tetap menjadi pilihan rakyat pada pilihan demokrasi. Datuk Seri Presiden juga menyebut walaupun ada strategi tersusun dan pecah belah, parti masih mampu ditewaskan dengan walaupun berada di luar. Maknanya sekarang ini soal perception. Walaupun benda berlaku dan disebabkan melalui media sosial semua, segala apa yang benar akan jadi tidak benar melalui persepsi. Itu masalah utama yang Nabi Allah. Jadi bagaimana untuk mengatasi cara itu? Itu yang disebutkan oleh Presiden Parti secara jelas saya dengar, bagaimana machineries tadi perlu digarapkan dengan gerakan massa. Dan peranan utama gerakan massa ini adalah untuk memberikan klarifikasi, penjelasan yang benar kepada rakyat di luar sana, bahawa apa yang dilemparkan oleh kumpulan-kumpulan ini melalui media sosial adalah suatu persepsi. Realitinya demikian. Jika persepsi ini tidak diurus dengan baik, sudah pasti akhirnya akan menjadi realiti dan akan mewujudkan krisis keyakinan kepada kepimpinan negara. Jadi gerakan massa tadi sebenarnya nak beritahu rakyat bahawa apa yang dilemparkan oleh pihak ini adalah hanya tomah, behna, tribulasi bagi menjejaskan kredibiliti kepimpinan negara. Walhal pada masa yang sama, demikian pencapaian-pencapaiannya, indeks ekonominya, indeks sosialnya, indeks happinessnya dan sebagainya telah menunjukkan bahawa Malaysia boleh berdiri sama tinggi dengan negara lain di dunia. Hari ini apabila Presiden Parti mengatakan ayo bangun di luar sana, kita beritahu kepada rakyat bahawa inilah saja pilihan mereka. Kalau bukan kita, negara ini akan hancur binasa. Walaupun pelbagai usaha dilakukan termasuk China, lawatan China, dan umum mengetahui kita pelaburan dari China ke Shanghai berbilion-bilion masuk ke Malaka, tanah negeri yang paling banyak di pelaburan Asia. Percakapan di luar sana agak berlain sama orang kita untuk menjajah kedua negara dan sebagainya. Demikian juga yang disebutkan oleh Presiden Parti, kalau kita tidak mengurus dan mengawal persepsi ini, ia akan diterima sebagai realiti. Hakikatnya masih umum mengetahui 144 bilion investment nilai pelaburan daripada negara China bakal masuk ke Malaysia. Betul lah, 40 bilion daripadanya akan berada di Melaka. Dan di Melaka kita memberi tahu kepada seluruh kumpulan rakyat melalui akhbar harian kita Melaka hari ini umpamanya. Melalui media sosial kita memberitahukan bahawa lawatan Perdana Menteri disertai oleh Ketua Menteri, lawatan TYT dan sebagainya diumumkan kepada rakyat secara tepat, jelas dan nyata. Rakyat dapat melihat bahawa ini sebenarnya kerja pemimpin, dan saya pasti ukuran persepsi tidak pernah objektif. Tidak pernah ada satu mekanisme ukuran kepada sesuatu yang kualitatif ini diisytiharkan secara objektif. Tetapi saya yakin dan percaya secara kuantitatif, secara berkira-kira, kita tahu rakyat telah mula merasai kejujuran kerajaan yang mentadbir dan memerintah pada hari ini. Dari hari pertama Datuk Najib menjadi Perdana Menteri, suara laungan transformasi itu tidak pernah pudar. Sehingga hari ini berbagai nikmat telah diterima oleh rakyat, dan ini adalah objektif, ini adalah kuantitatif dan boleh dikira. Saya yakin dan percaya mereka akan menilai. Kajian empirikal mendapati calon Barisan Islam yang besar dalam PSU ini 60% disebabkan oleh pekerjaan
Dan dalam majlis kalimat tertutup Presiden bersama Presiden UMNO diskusi yang kita akan digunakan untuk melancarkan akan datang. Masalahnya sekarang soal bodoh. Orang veteran dalam UMNO yang masih menjadi ahli paling ahli tetapi akan memberi laluan untuk orang muda tadi. Sesuatu yang telah menjadi budaya dan cara itu bukan dapat diubah dalam masa sekelip mata. It's not an overnight kind of work. Ia adalah sesuatu yang perlu dilakukan secara memberi kesedaran, menyuntik ilmu, menyuntik pengetahuan kepada kumpulan yang bakal melepaskan, kepada kumpulan yang bakal menerima. Saya sentiasa meletakkan Warlord ini sebagai kumpulan dewasa yang senior, yang memahami suasana dan keadaan satu ketika dahulu, dan orang muda adalah kumpulan yang bakal mewarisi. Perlu ada satu keseimbangan di sana. Orang tua, orang dewasa, kalau masih lagi mahu memegang, perlu diingat bahawa dunia ini bukan tongkat, bukan boleh ditongkat oleh mereka. Dan begitu juga orang muda tidak boleh terlalu rakus. Mereka perlu melihat dan mempelajari secara langkah demi langkah. Mungkin dalam keadaan analogi nasi lemak, saya menyebut, kalau ada nasi lemak di atas meja ini, antara Diko dan saya. Diko orang tua, saya orang muda. Kadir orang tua, saya orang muda. Kalau saya katakan, Kadir boleh bertemu saya, kau makanlah orang muda kerana aku dah puas makan. Dan saya pula orang muda, makanlah kau orang tua kerana aku banyak masa lagi nak makan. Itu adalah sesuatu yang ideal dan boleh berlaku, dan insya-Allah parti akan menjadi aman. Kita kena ingatkan kerana ada orang muda yang sudah puas makan, dan ingat bahawa orang muda masih lagi banyak masa nak makan. Jadi bertemu kita di pertengahan, keseimbangan inilah sebenarnya semangat yang ditunjukkan oleh Yang Amat Berhormat Presiden Parti. Disebut berkali-kali khairah ummah. Khairah ummah. Apa itu khairah ummah? Umat yang terbaik, yang menjadi contoh dan teladan kepada manusia lain. Bagaimana orang tua dihormati, orang muda disayangi? Ya, kalau saya orang muda, orang tua tidak dilupa, yang muda dibawa bersama. Tapi kalau isteri satu adalah. Okey, sekian, terima kasih. Habis. Tahniah kepada Berita Harian dan saya difahamkan saya adalah ketua menteri pertama Tribune Online, BH Online. Terima kasih banyak-banyak. Live. Secara live. Secara live. Secara live.